Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Dr. Azli bin Nawawi daripada FTK. Jadi saya akan terangkan modul yang penting untuk pelajar-pelajar baru, okey, dalam program My Future. Okey. Jadi ini program kita My Future. Okey, jadi saya akan bantulah, okey. Akan terangkan kepada anda, okey. So kita akan cuba gerak laju. Okey. So pertama sekali yang paling penting adalah kena tahulah pengiraan GPA dengan CGPA. GPA ni untuk by semester. CGPA ni yang the whole semester lah. Okey. So nampak kan, bila kata GPA adalah purata nilai grade. So ni cara nak kira markah korang. Tapi yang kalau GPA adalah satu semester. Okay. So ni dia punya rumus pengiraan. Ni boleh tengok dulu. Dan boleh belajar-belajar faham lah. Okay. Jadi dia ada calculator dia. Jadi jangan risaulah. Nanti kita tengok konsep-konsep dia kan. Dia ada jumlah mata nilai, kredit kira. Dia ada rumus dia lah. Okay. Boleh tengok kemudian. Okay. Dan CGPA pula. Okay, CGPA, okay, yang ni yang kita kira, yang korang kira 3 pointer lah, tak 3 pointer ni lah benarnya CGPA, okay. So perata nilai perolehi untuk semua semester. So ni yang akan bawa ke anda punya untuk grade berapanya dia punya pointer. So CGPA is the pointer lah, the same thing. Okay. Okay. So ni cara nilai dia, okay. So tak faham sangat sekarang pun tak apa. Kita pun ada calculator dia dekat SMAT. Okey, jadi ni ada rumus lah, boleh tengok. Okey. So ni adalah grade-grade kalau kat UTHM. Bila anda setiap subjek, bila dah selesai satu semester, grade-grade A ke B ke C. So boleh tengok lah, A plus adalah 85 hingga 100, A plus 4 pointer. Ni untuk setiap subjek lah. Okey, dia tengok lah, kita ada A, boleh tengok dia punya markah-markah dia. Okey, ni pointer, A minus, B plus. Kadang-kadang student risau tau, dapat B plus tapi dapat A minus. Tapi kena tengok lah, kalau markahnya berapa, pointernya sikit je. Okey, so kena pandai susun. Okey, kena pandai tengok lah. Okey. So boleh tengok lah, ada B, ada C, ada D, okey, E dan sebagainya. Okey. So okey, ni dia ada calculator untuk kira GPA calculator. Okay, so boleh tengok dekat SMAP punya website, dia dekat bawah ni. Boleh klik lah, dia tulis apa situ. UG PACS. Okay, so dalam calculator tu kita boleh buat macam simulation lah. Korang boleh try and error. Okay, dia ada banyak interface, so boleh tengok lah. Okay, nak try and error. Kalau dapat subjek ni A, maknanya berapa pointer. Yang ni B, pointer berapa. Macam tu lah. Okay. So, kalau ada masa boleh buka. Okay, boleh buka. Okay. Dan jenis penilaian bila anda belajar di UTHM. Okay, satu kredit adalah bersamaan dengan, satu kredit bersamaan dengan 40 jam belajar ni. Okey, tak nampak slide. Okey, satu kredit 40 jam belajar. Okey. Jadi kalau biasa subjek yang senang satu kredit, yang susah banyak kredit, jadi paling maksimum dalam 3 kredit. Kalau projek PSM biasa 4 kredit. So kalau 3 kredit ke darat 40 darat 3. Subjek susah biasanya 120 kredit. 120 kredit. Okey. So kita nilai macam mana? Okey. Dia ada penilaian formal. Okey, kita akan nilai berdasarkan quiz, assignment, maknanya pilihan berterusan dengan final. Okey. Lepas tu dia ada penilaian bersemuka, pembelajaran pula cara bersemuka. Cara belajar dia bersemuka ni kena datang kuliah, time PKP tak adalah, tapi biasa macam tu lah. Tutorial, kena ada lab, ada makmal, bengkel lah. Tu bersemuka, maksudnya anda akan jumpa pensyarah anda lah. Kalau yang belajar sendiri, yang tak bersemuka macam yang kalau buat projek, okey. Tugasan, projek yang online, ulang kaji, persediaan tu kata non face to face. Macam tu. Okey. So biasanya kalau ikut nilai kredit, satu kredit adalah bersama dengan 1 jam kuliah. Kuliah dia benda berat kan. So bil kredit yang 1 jam sama dengan 1 kredit. Kalau tutorial dia sesinya lebih ringan. Jadi 2 jam tutorial equal dengan 1 kredit. Macam tu. Kalau bengkel lagilah sesi yang lebih ringan. Macam 2 hingga 3 jam sesi bengkel sama dengan 1 kredit. Dan seterusnya. Boleh tengok lah. Boleh tengok. Okay. Okay, so biasanya okay, untuk yang ni kan, untuk jam yang 3 kredit punya kuliah, 3 kredit nampak ni kan, bawah ni 3 kredit kan, 3 kredit punya kuliah. Biasanya, okay, biasanya 3 kredit, dia akan ada kuliah 2 jam. Dia kredit ni akan ada kuliah dan ada amali lah. Seminggu 2 jam. Satu minggu kita ada, satu semester kita ada 14 minggu belajar, 14. Satu sem. Okay.
Satu sem 14 minggu. Jadi satu semester anda akan belajar 28 jam kuliah. Mali juga kadang Mali guna software dan sebagainya, dia guna 2 jam juga, dia akan jadi 28. Tugasan kadang-kadang ialah assignment, okey. Ni ada 2 jam, apa 12 jam, okey. 24 jam, 24 jam belajar, ada ulang kaji sendiri, dikira-kira. Yang ni semua ada dekat study plan ataupun RPP, dekat setiap kali subjek baru, lecturer akan bagilah. So kita ada juga final. Final biasa 3 jam. Final. Okay. So kita anggap anda semua kerja student. Jadi kita anggap korang adalah kerja sebagai belajar lah. Jadi satu hari 8 jam punya belajar. Jadi sama dengan 40 jam seminggu macam kerja lah. Jadi kita ada 680 jam untuk 17 minggu. Bila kita bahagi dengan 40 jam seminggu, maknanya 17 jam kredit per semester. Yang ni yang paling optimum, yang paling ideal lah. Jadi kalau korang ambil lebih pada 17, kita anggap dia jadi berat. Tak recommend lah. Takut tak boleh bawa. Kadang kalau boleh bawa pun banyak benda lain nak kena buat kan. Jadi 17 is the ideal number. Okay, 17 here. Okay. So ni dia punya ni jadual dia lah. Biasa kalau datang boleh baca. So kalau masa mula-mula masuk semester, dia ada pendaftaran lah. Pendaftaran. Okay. Pelajar baru pendaftaran. Dia biasa 14 hari. Okey, lepas tu kuliah. Lepas tu akan start kuliah. Bahagian pertama dia ada, kalau biasanya satu semester ada 1 hingga 6 minggu. Lepas tu yang ni bila dah naik, dia dah daftar naik, boleh buat pembetulan. Kalau nak repair apa-apa, transfer kredit dan sebagainya lah. Tambah gugur subjek. Kau boleh daftar tu, boleh buang kemudian lah. Biasanya kita akan galakkan daftar dulu, ikut menu dan baru kita modify kemudian. Lepas tu barulah ada pengocelan kredit minggu ke berapa. Tapi jangan lewat sangat, nanti boleh kena denda. Okey, denda. Lepas tu bila dah 1 6 minggu, akan ada 1 minggu adalah cuti pertengahan semester. Ni best lah. Korang akan balik rumah seminggu. Okey. Dan dah seminggu balik semula kita akan start minggu ke-9. Kira macam semester bahagian kedua, so sama juga urusannya. Okey, boleh baca lah macam tu. Jadi minggu ke-14 dah study week, dah mula minggu last. Ke-15 dah study week dan peperiksaan akhir dan sebagainya. Study week ni dia lepas ada 14 minggu punya semester tu, akan ada seminggu ulang kaji study week. Macam tu. Okey. Jadi pendaftaran kursus, kod kursus section kredit ada perlu betul. Masa register kena tengok lah, check betul-betul, jangan salah. Lepas tu UK ulang kursus gagal tak berbayar. Okey, tambah baik kau boleh repair kau punya pointer tapi kena bayar RM40 per kredit. Okey. Slip rasmi minggu keempat dah boleh tengok lah. Kalau ada silap maklum segera. Okey, pendaftaran kes khas KS. Okey, kes S. Biasanya KS ni ada pelajar-pelajar yang ada sedikit masalah lah kan. Okey. So biasa kalau KS ni kalau dia punya pointer bawah 2, 1.7 hingga 2 pointer dia. Jadi kita boleh daftar 9 hingga 13 kredit sahaja maksimum. Tak bagi buat banyak, takut tak boleh bawa berat. Okey. Dan tak boleh daftar mata pelajaran hadir HS, hadir sahaja. Okey. Okey, jadi kalau daftar semula DS ni biasanya kalau masuk SEM 1 kemudian gagal, jadi kita minta dia daftar semula. Okey, so boleh daftar semula macam ulang balik lah, kira reset. Okey. So ini adalah proses-proses dia, boleh baca. Okey, proses-proses dia, DS gagal mendapat KB dan sebagainya lah. Jadi kalau SEM 1 korang gagal, boleh daftar semula. Kita bagi peluang lah. Okey. So pembetulan kursus. Okey. So kadang bila register, kadang ada sedikit nak tambah, nak gugur, betulkan. Jadilah minggu-minggu dia lah. Okey, kau boleh modify, boleh ubah. Dan kena ada borang pembetulan manual, kena ambil dekat kaunter. Dan hanya 2 minggu sahaja daripada tarikh kuliah bermula. Semak dengan teliti, jangan ada bagi silap lah. So kalau ada silap, nanti masalah dekat final, okey, akan problem dekat rekod akademik, gantung keputusan dan sebagainya lah, ada denda. Okey. So dia kata jangan ikut kawan, ikut sama lah, jangan follow kawan, masing-masing lah. Okay, so fikir dulu macam-macam lah. Okay, so pertukaran program. Jadi kita tak galakkan sebenarnya, tapi kalau nak tukar juga, contoh nak ambil program fakulti lain, atau lain kau kena jalan 1 semester dulu baru boleh. Okay.
So dibenarkan sekali sahaja tukar program, tidak lewat 2 minggu, kena KB, boleh tengoklah. Okey, boleh baca, tengok slide tu kan. Okey, baca. Dan tarik diri untuk subjek. Ni tarik diri subjek lah, bukan tarik diri program. So minggu ke-7 hingga 9. So tak digalakkan sebab nampak macam korang tak pandai merancang lah. Okay, malu sendiri kat sebenarnya. Dan dicatat dalam transkrip. Aduh. So tapi ada borang lah kalau terpaksa. Kadang kita tak paksa kan. Kadang ada sebab. Okay, ni korang punya yang kau minta transfer kredit. So kena lulus C+ daripada IPT yang lama. Kena diiktiraf. Okay, bukannya sebarang. So kalau gagal tak dapat transfer kredit, kandungan taraf. So kau punya silibus subjek lama kena sama ataupun 80% sama dengan silibus kita. Dan bila transfer maksimum 30%, tak boleh lebih. Okay. Dan boleh dibuat pada semester 1 saja SEM ni untuk korang dan ada borang dia. Nanti saya share borang dia. Okay. Ni perpindahan kredit kau daripada IPT lain lah. Okay. Sama jugalah cerita 80% grade C tapi. Okey, sama juga tidak lebih 30% dan sekali sahaja. Tangguh pengajian, kadang-kadang ada sebab kesihatan. Okey, kena tangguh pengajian lah, kita faham benda tu. So, tangguh atas, okey, boleh juga alasan peribadi, kadang tak sihat, ada masalah keluarga kan. Jadi, akan digunakan dalam semester, minggu ke-7 selewatnya. Tempoh maksimum tangguh 4 semester. Okey. Okey, kadang boleh juga tangguh atas universiti kena kurang satu. Kalau CPA masalah result, kita nasihatkan jugalah macam tu. Okey. Nasihatkan juga. Gantung, kadang-kadang ada masalah, kadang meniru tau. Kalau final jangan tiru ya anak-anak. Kalau tiru akan kena gantung. Gantung ni macam melambatkan lah. So tidak kata tertib, biasa tiru lah kat final, kena tangkap. Okey. Kadang-kadang gagal menjelaskan skor hutang pun sama. Kalau ada masalah bagi tahu. Dan bila gantung dia akan tambah tempoh pengajian kacau. So tidak dibenarkan guna kemudahan. Okey, jadi cuba elakkan lah. Okey, cuba elakkan. Berhenti, korang boleh berhenti bila-bila masa dengan izin tapi kena tunggu permohonan diluluskan. Kadang berhenti sebab apa? Sebab kedudukan gagal, tak boleh bawa. Tu kadang-kadang ada lah. So sebarang bayaran tidak akan dikembalikan. Kadang-kadang universiti boleh tuntut hutang. Okey, kalau saya tak harap-harap tak sampai ke level ni lah. Jadi kau boleh bagi tahulah kalau ada masalah apa-apa kan. Kehadiran, okey. Pensyarah dia akan banyak tekankan ni lah. Kau kena hadir kalau 14 minggu tu 80%. 80 Kalau kurang kadang ada pensyarah tak bagi masuk final. Okey. Jadi cubalah kalau biasa kalau hadir juga ada sebab-sebab penting kena ada surat lah. Surat menunjukkan kenapa tak hadir. So kalau yang dapat surat cinta maknanya tak ada tu dah kena prepare lah. Okey, kena prepare. Pencapaian akademik KB ni maksudnya tak ada masalah, dia kena pointer CGPA 2.0 ke atas. Cuba capai yang ni lah. Kalau 1.7 hingga 2 adalah KS, ni dah mula masalah. Kalau KG 1.7 CGPA ke bawah ni masalah. So kalau KS ni 3 kali KS dia akan kira KG. So kena tahulah. So penganugerahan maknanya konvo lah, kena dapat dulu kena diperakui oleh fakulti, telah lulus semua kursus. Ni penting, jumlah kredit mencukupi untuk dapat KB. Okey. Kepujian BM. BM kena SPM kena kepujian ni. Yang penting ni ramai kadang lupa. Muat. Okey, yang ni kadang-kadang masa belajar kena cuba ambil lah muat. Kena sampai band 3. Sekarang dah mungkin suka sikit, jadi kena start pada sekarang lah, slow. Okey. So dia ada borang dia, kena isi borang, dia kena bermula permohonan minggu kedua hingga 12 set semester. Dah kena apply. Lambat mohon, denda lagi RM20. Okey. Kalau tak mohon masalah juga. Okey, jadi kena tanya kawan lah. Sah sehingga 2 tahun. Okey, jadi kena prepare tarikh ni kena tengok. Okey. So ni yang sudah suka ni pengkelasan. Kelas 1 Kemudian kelas pertama, CGPA pointer 3.7 akan dapat KB, anugerah dekan. Ni paling best lah. So, kelas kedua tinggi, 3 pointer hingga 3.7. Okey, kelas kedua. Okey, anugerah dekan. Okey. So, kelas kedua rendah, 2.3 hingga 3. Okey, dan ke bawah dan sebagainya lah. Boleh tengok. Harap-harap korang dapat yang ni lah. Harap-harap dapat yang ni lah. Yang terbaik lah untuk korang. Okey.
So ada kelas-kelas yang lain. Kemudian kelas pertama. Okey, 35 ke atas kemudian pertama. Kemudian kelas kedua, okey. Kelas kedua untuk convocation, pengkelasan 2 hingga 3.5, 1.7, okey, KS dan sebagainya. Okey. Anugerah dekan, biasa setiap semester kau dapat pointer CPA 3.5 akan dapat dekan, dicatat dalam transkrip. Oh, ni best lah. Okey, dan kena kurang 12 kredit. So, tidak layak diberi. Kalau kurang tak boleh lah. So ni adalah yang diimpikan oleh student. So convocation. Okay, convocation. Okay. Jadi itulah dia setakat ni. Kita harap korang dapatlah combo dan dapat kerja, okay, dapat membina kehidupan. Jadi okay, ni untuk modul 1. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.